Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Boleh Waalaikumsalam. dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tak dengar kot? Boleh. Ya. Jawab salam dulu lah. Tak jawab salam lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita menyambung surah Sajdah. Boleh dengar Ustaz okey ke ataupun putus-putus ke atau macam mana? Okey, dengar okey. Alhamdulillah. Okey ya. Macam biasa dengar ke ataupun ada kurang sikit ke atau macam mana? Macam biasa. Macam biasa ya. Okey. Ayat ke berapa kita hari ni? Oh. Kita sedikit. Tuan-tuan dah baca kan tadi lepas maghrib kan untuk kelas. Ayat 13. Ayat berapa? 13. Ayat 13. Oh, dah sampai 13 ya. Surah Ayat yang ke-13. 12 sudah Sudah Cuba tengok balik. Dah betul ke? Sudah? Ayat yang ke-12. Walau taruh. Macam mana? Ya, Puan Seri apa tadi? Okey, 12 dah Minta maaf, saya minggu sudah tak ikut Ustaz masa ni. Ini surah Sajdah ya? Ya. Ya, maaf saya tak ikut. Ya, miss. Siapa yang boleh bantu? Ya. Ayat 12 sudah ya. Datuk Osman. Minggu lepas saya tak attend Ustaz yang tadabbur macam ni. Tapi saya baca dalam Haji Syahnya dia kata 13. Hari ni 13 ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Ya, itu ayatnya 13. Walau syi'na, dan kalau kami kehendaki. Ya. Walau dan lau tu kalau lah. Lau tu bahasa Melayu dia kalau. Ya, tuan-tuan akan jumpa banyak kali lah, beratus-ratus kali dalam Quran. So ambil lah makna lau tu maknanya kalau. Kalau ya. Walau syi'na, kalau kami kehendaki. Kami tu siapa? Allah lah. Ya, kalau kami kehendaki, la'ataina, pasti kami datangkan. Ya, la'ataina, la depan tu pasti. Ya, itu huruf ya. Itu partikel. Partikel apa kita panggil ya? Partikel yang confirm lah ya, particle of confirmation lah, pasti ya, kami akan datangkan kulla nafsin, setiap jiwa, setiap diri, setiap individu ya, hudaha, hidayahnya ya, petunjuknya. Jadi kalau Allah hendak, Allah boleh jadikan semua orang beriman ya. Tak ada cabaran lah kalau macam tu ya. Dalam hidup ni lahir-lahir je beriman, semua masuk Islam. Ya, tak ada orang bergaduh, tak ada dengki, ya, tak ada sakit hati. Ya, boleh tak Allah buat? Boleh. Jadi kalau begitu keadaannya, macam mana Allah nak uji manusia? Ya, sebab itu ada orang beriman, ya, ada yang dengki, ada yang sakit hati, ya, ada yang kafir kemudian mencari hidayah, ya, dan bertemu dengan hidayah kadang-kadang lebih baik daripada kita. Cuba tengok ya environment kita. Jadi tuan-tuan, ayat Quran ni dia bawa kita untuk melihat konteks ya di sekitar kita. Apa sebenarnya yang menjadi yang menjadi isu ya ataupun perbincangan di sekitar kita, apa dia. Jadi Quran bawa kita untuk memikirkan ya. Jadi supaya kita mengetahui bahawasanya kita hidup dalam alam realiti. Ya, jadi kalau Allah hendak, boleh tak Allah buat ya non muslim tu semua muslim? Boleh. Ya, tapi Allah tak buat begitu ya. Kerana masing-masing Allah biarkan mereka ya untuk mencari berusaha untuk mempertingkatkan iman mereka. Allah tunjuk jalan,
Tapi manusia lah ya yang masing-masing berusaha. Macam kita lah ya. Jadi kita ada orang dapat peluang datang kelas ya. Ada yang mungkin berhalangan ya, mungkin minggu lepas tak sihat, tak datang ataupun outstation sebagainya. Jadi itu masing-masing Allah bagi peluang dan ruang ya, kita lah yang usaha kan. Sebab tu ada orang yang level of knowledge dia tinggi sikit, ada yang kurang ya, ada yang macam tu lah ya. Jadi sebab apa? Sebab Allah nak bagi kita pahala. Ya, kalau semua sama je level, so tak ada cabaran lah dalam dunia ni. Ya. Jadi semua tu ya Allah boleh datangkan hidayah. Walakin akan tetapi haqqal qawlu minni. Ya, tetapi benarlah. Ya, tetapi apa dia? Ya, tetapi benarlah. Ya, apa ni, tetaplah ketentuan ya daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah mengetahui ya bahawasanya seseorang manusia itu akhirnya akan jadi kufur, akan jadi beriman. Semua dalam pengetahuan Allah. Tapi bukan Allah tetapkan, tidak. Ya, semua dalam pengetahuan Allah. Ya, Allah tahu kesudahan hidup kita ni macam mana. Ya, mati dalam husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Ya, Allah tahu. Tapi bukan mana Allah tetapkan, jangan kita salah. Ya, kita kata saya ni macam mana ustaz, Allah dah tetapkan jadi kafir. Jadi tak suka ilmu, ya, tak suka, tak minat sebab tak. Ya, Allah Maha tahu. Ya, tetapi Allah buka peluang. Kita lah usaha. Ya, kita usahakan. Jadi apa ni, macam haji kan? Sama ya. Siapa yang berusaha, siapa yang mendaftar, siapa yang usaha cari duit dan sebagainya, ya dialah dapat pergi haji. Ya, tapi kalau kita tak berusaha, daftar pun tidak, macam mana nak pergi? Jadi adakah Allah yang salah? Tak, kita yang salah. Kerana Allah sudah bagi peluang, bagi akal fikiran untuk kita fikir, tapi kita yang tak berusaha. So kita ditakut lama macam tu saja. Ya. Jadi kebenaran atau ketetapan ya yang telah Allah tetapkan, mana takdir itu ya, maknanya bukan Allah yang menentukan, tapi dalam pengetahuan Allah. Kita yang berusaha. Ya, kita tahu dah arak tu haram ya, tapi kalau kita nak minum ya, tak ada siapa nak halang. Ya, sebab Allah dah bagi panduan. Ya, benda yang memabukkan walaupun sedikit haram hukum dia, kita dah tahu. So nak buat ke tak, atas kita lah. Ya, jangan kita kata Allah dah tetapkan, takdir Allah, bukan. Ya, jangan salah. Ya, ramai orang salah. Jadi walakin akan tetapi haqqal qawlu minni, akan tetapi telah tetaplah ketetapan daripada Allah. Maknanya apa yang ada dalam apa yang ada dalam takdir ya Allah Subhanahu Wa Taala, dia benda tu akan berlaku lah. Benda tu akan terjadi ya. Kerana manusia ada peluang untuk berusaha ya, untuk berdoa ya, untuk mohon supaya Allah jauhkan daripada kesesatan, daripada kejahatan dan sebagainya. Semua tu adalah usaha kita sendiri. Ya, jadi jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah telah buka jalan, tapi kitalah yang mencari apa kita panggil jalan kesesatan. Ya, Allah dah bagi. Ya, tapi kita tak nak ikut. Jadi bila kita tak nak ikut, maka kita akan tersesat. Itu ayat yang ke-12 lah. Ayat yang ke-13. Jadi makna kalau kita memilih jalan kesesatan, maka sesatlah kita. Ya, jadi ketetapan Allah tu tetap sama. Ya, maknanya dalam takdir kan. Kitalah yang berusaha untuk berdoa untuk supaya Allah membantu kita mengubah takdir kita. Takdir boleh ubah, boleh dengan doa, ya, dengan usaha. Ya, sebab tu orang yang belajar bidang perubatan, ya, ada yang tak nak jadi doktor. Ya, kita dah sebut banyak kali kan. Dia belajar perubatan tapi akhirnya dapat jadi pelajar terbaik ya, tapi tak minat nak jadi doktor. Dia tak buat housemanship pun. Ya, balik dia buat kerja lain. Ya, dia jadi apa kita panggil? Dia jadi peniaga ya. Dia buka syarikat. Dia jadi toke, apa kita panggil, pasar ya, dan sebagainya. Itu atas dia punya minat lah ya, yang berbeza. Sebab dia kata bapak dia hantar, dia pergilah. Ya, bapak dia suruh belajar, dia belajar. Bapak dia suruh lulus, dia lulus. Ya, tapi dia tak nak jadi ya doktor kerana dia kata itu bukan minat dia, passion ni bukan tu. Ada tak orang macam tu? Ramai tuan-tuan, boleh dikira lah, walaupun tidaklah sampai beribu-ribu kan ya, tapi ramai lah yang macam tu. Jadi adakah ya kita kata ketetapan Allah tu salah? Tak. Ya, memang dah ditetapkan dia bukan jadi doktor, dia berjaya dalam bidang lain. Ya, ada orang jadi engineer tapi tak bekerja sebagai engineer ya, jadi bidang lain pun ada juga ya. Accountant sama juga ya. Ada orang yang tak belajar tinggi pun tapi jadi CEO syarikat. Kawan yang belajar tinggi bidang pengurusan tak jadi CEO company pun ya, jadi pegawai biasa aja, jadi pengurus saja, tapi dia jadi CEO. Siapa yang tentukan tuan-tuan?
Sebenarnya kita yang berusaha. Ya, tapi dalam takdir Allah, Allah Maha tahu. Itu makna ketetapan daripada Allah. Ya, dan apa Allah kata? Ya, Allah kata apa? Allah kata la'am la'anna, pasti lam di situ. Ya, maknanya particle of confirmation atau particle of certainty, pasti. Ya, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. La'am la'anna, pasti kami akan, ya, la'am la'anna, pasti aku akan penuhkan Jahannam, neraka Jahannam itu minal jinnati, ya, daripada kalangan jin, wan nas, dan manusia. Jadi disebut jin dulu baru manusia. Kerana apa? Kerana Allah cipta jin dulu, kemudian cipta manusia, ya. Jadi ada sequence tu, ya, ada time sequence. Allah tak kata, ya, kami akan penuhkan atau aku akan penuhkan neraka Jahannam itu dengan manusia dan jin. Allah kata dengan jin dan manusia. Sebab yang mula-mula kufur kepada Allah adalah jin dulu, kemudian baru manusia, ya. Ajma'in, keseluruhan mereka. Jadi makna tak ada yang kecuali. Kalau mereka buat jahat, Allah tak ampun dosa, mereka tak minta ampun dan taubat, ya, maka mereka lah yang akan memenuhi neraka Jahannam itu, ya. Itu ayat 13. Ada apa-apa soalan? Ada tuan-tuan perkataan yang tuan-tuan tak dapat? Silakan. Ada apa, tuan-tuan? Haji Syari, ada apa terjemahan yang Haji dapat daripada kitab? Ya. Sama, Ustaz. Sama, ya. Ya. Ada apa-apa yang menjadi kemuskilan, tuan-tuan, ya? Konteks perbincangan tadi, ya. Dia punya konsep takdir, ya. Ini ada cerita takdir ni, tuan-tuan. Ayat 13 ni, ya. Ayat 13 ni adalah ayat yang menceritakan tentang takdir manusia. Ya, maknanya apa? Ya, maknanya kalau Allah hendak, Allah boleh jadikan semua manusia beriman, boleh. Tetapi Allah tak buat macam tu, ya. Kerana Allah nak memberi pahala pada manusia. Boleh tak Allah jadikan semua pelajar yang ambil SPM semua dapat 10A? Boleh. Ya, Allah Maha berkuasa, semua boleh, ya. Tetapi kalau macam itu, apa gunanya penilaian? Apa gunanya exam? Ya, apa gunanya pemarkahan? Ya, jadi sebab apa Allah bagi pemarkahan, ya, exam dan sebagainya untuk menilai, ya, untuk membagi pahala pada manusia. Siapa yang berusaha dapat pahala lebih. Siapa yang tak berusaha kurang. Ya, jadi itu konsep takdir dalam Islam. Ya, walaupun semua dalam pengetahuan Allah sejak azali, ya, qada dan qadar Allah, tetapi manusia yang diberi ke apa kita panggil kepintaran, boleh menggunakan akal untuk fikir. Ya, kita nak buat atau tidak itu pilihan kita. Tuan-tuan, ya. Ustaz harap tuan-tuan boleh faham konsep tu. Ustaz, Okey, ya. Ya. maknanya tak betul lah kalau kita kata takdir, Tuhan dah takdir, Tuhan dah takdir. Itu tak betul cakap macam tu, Ustaz. Tak betul. Maknanya seolah-olah kita tak ada peranan lah dalam menentukan masa depan kita, hala tuju kita. Ya, kita kata Allah dah tetapkan. Bukan. Allah tetapkan tu bukan mana Allah tetapkan. Itu dalam pengetahuan Allah. Everything is in the knowledge of Allah. Ya, Allah tahu. Allah tahu tak kita nak kahwin dengan siapa? Allah tahu tak akhirnya hidup kita ni macam mana, tinggal kat mana, beli rumah kat mana? Ya, siapa suami, siapa isteri, berapa orang anak? Semua tu dalam pengetahuan Allah. Allah dah tahu sejak azali lagi. Ya, tetapi macam tadilah, boleh tak kita berusaha untuk mengubah, ya, takdir kita? Boleh. Ya, sebab tu kalau tidak, buat apa kita doa? Ya, perempuan, okey, Ustaz tanya Kak Mariatun. Kak Mariatun ada tak minta supaya panjang umur, supaya kalau sakit disembuhkan? Ada pernah minta? Panjang umur tak. Tapi Tak minta panjang umur. Tak minta panjang umur. tapi minta sembuh tu hari-hari lah. Minta jangan kena pandemik, minta jangan kena wabak penyakit, tu biasa kan? Tapi tuan-tuan dan perempuan, ya. Oh, Kak Mariatun tak minta panjang umur, ya? Dato' Osman ada minta ke panjang umur? Saya
Saya jarang minta panjang umur sebab saya minta mati dalam husnul khotimah. Okey. Minta husnul khatimah tu betul. Tapi minta panjang umur salah ke tuan-tuan? Minta umur diberkati ada Ustaz. Dia umur diberkati. Ya. Panjang umur tak minta Tak pula. Kalau panjang umur tu sihat dan dapat beribadah, ada saya cakap. Itu ada lah Ustaz. Kalau nak panjang Sebenarnya- umur tapi sakit dan buat benda-benda yang tak elok kan. So kalau kita panjang umur dan kita dapat beribadah dan dapat berbuat baik, so be it lah. Kalau tidak, tak apalah. Tak ada soalan Ustaz pun tuan tak jawab. Ada minta tak panjang umur? Tak panjang umur dalam keadaan sihat. Memang of course lah. Tuan-tuan dan perempuan, Haji Syahri ada minta panjang umur? Ada Ustaz. Ya, tuan-tuan kena minta panjang umur. Sebab of course panjang umur macam Kak Faridah cakap lah. Panjang umur dalam iman, panjang umur dalam ibadah. Pastilah. Sebab dalam hadis, tuan-tuan, hadis sebut, ya, orang yang paling baik adalah orang yang paling panjang umurnya. Ya, orang yang paling panjang umurnya dan baik amalan dia. Ada dua. Tuan-tuan catat. Takut jumpa Dajjal lah Ustaz. Apa dia? Takut jumpa Dajjal kalau panjang umur sangat. Takut jumpa Dajjal. Ya, jadi apa kita panggil, ya, Imam Mahdi pun tak turun lagi. Nabi Isa pun jauh. Itu zaman Imam Mahdi dan zaman Nabi Isa. Tuan-tuan ni rasa macam Dajjal tu keluar 2 minggu daripada sekarang. Itu akhir zaman tuan-tuan. Kita pun akhir zaman, tapi itu bukan zaman kita. Jangan bimbang lah. Ya. Sebab itu tuan-tuan, macam mana Ustaz nak sebut, ya? Tuan-tuan kadang kita takut dengan bayang-bayang sendiri, ya. Dia kata saya tak nak panjang umur Ustaz. Sedangkan Nabi kata dalam hadis, cuba dengar baik-baik. Ya. Apa Nabi sebut dalam hadis? Ya, khairun nas. Manusia yang paling baik, catat, manusia yang paling baik, the best people. Manusia yang paling baik, khairun nas. Man tala umruhu, orang yang panjang umurnya. So kita kena minta lah panjang umur. Pasal Nabi sebut orang yang terbaik bukan orang yang pendek umur. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umur. Tetapi ada provided that apa? Wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Ya, itu yang kata berkat. Umur yang berkat tu maknanya walaupun umur kita tak samalah macam Bani Israel. Bani Israel berapa umur dia tuan-tuan? Ya, setakat yang tuan-tuan dah biasa dengar Ustaz sebut kan. Datuk Osman, Bani Israel ni berapa umur biasanya? Bani Israel ni Nabi Musa dan sebagainya. Berapa umur? Roughly. 300 Ustaz. 250 tahun, ya. 300 tahun ada, ya, umur dia. Dalam Quran ada sebut, ya, dalam tafsir Quran. Nabi Musa tu berapa umur dia tuan-tuan? Nabi Musa lebih kurang berapa? Roughly. Apa kita panggil, ya? Kak Faridah. Nabi Musa, ya? Ataupun Kak siapa tu? Nabi Musa berapa roughly umur? Nabi Musa. Ya? 800 ke? Berapa? 800 ke? Mana 800 tuan-tuan? Tuan-tuan tak ingat cerita ni. Tuan-tuan ni terlalu banyak datang kelas ni, ya. Banyak sangat kuliah. Ya, bukan nak suruh jangan pergi kuliah dah, ya, tapi tuan-tuan catat dan ulang kaji. Ingatlah cerita Nabi Musa. Cuba tuan-tuan ingat cerita Nabi Musa. Nabi Musa berhadapan dengan siapa? Dengan Firaun. Ya. Okay. Tuan-tuan ingat tak Nabi Musa? Berapa tahun Nabi Musa disesatkan di apa kita panggil di Sinai, semenanjung Sinai? Berapa tahun? 900. Berapa tahun tuan-tuan? Puluh-puluh tahun je tuan-tuan. Puluh-puluh je. Tuan-tuan lupa balik, ya. 40 years. 40 years. 40 years tu dekat Padang Teh. Ya, Padang Teh tu makna padang kesesatan, bukan teh minum tu. Ya, Padang Teh tu padang kesesatan. Memang ya Sinai tu, ya. Sebab tu kalau tuan-tuan itulah nak buat macam mana kan, ya, tuan-tuan jarang travel tempat-tempat sejarah Islam. Tuan-tuan travel tapi pergi tempat lain. Ya, jadi kalau tuan-tuan pergi travel tempat tu di Mesir tu Sinai, tuan-tuan akan tahu memang tempat tu tempat kesesatan tuan-tuan. Tempat dia sama je. Ya, after 40 km, 60 km, the place is still the same tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tepi kanan, kiri kanan sama. Memang sesat punya, ya. Sebab tu cerita Quran, cerita Bani Israel sesat tu memang betul tuan-tuan. 40 tahun sesat. Ya, 40 tahun dia sesat tuan-tuan, ya. Jadi Nabi Musa duduk di apa kita panggil, Nabi Musa keluar daripada Mesir. Bila tuan-tuan? Ketika usia dia berapa? Yang dia pukul budak tu. Ingat tak dia pukul budak? Berapa umur dia Jasan?
ketika dia pukul budak. Kemudian dia pergi kampung Nabi Syuaib. Duduk kat kampung Nabi Syuaib berapa tahun? Syirin, berapa tahun Nabi Musa duduk kampung Nabi Syuaib? Berapa? 10 tahun. Duduk kampung Nabi Syuaib 10 tahun. Bila Nabi Musa balik daripada kampung Nabi Syuaib, baru Nabi Musa dilantik menjadi rasul. Berapa umur jadi rasul? Takkan tuan-tuan tak tahu umur jadi rasul? Berapa umur jadi rasul? 40. Maknanya masa Nabi Musa keluar daripada Mesir, berapa umur dia? 30. Dia umur keluar 30. Duduk di kampung Nabi Syuaib 10 tahun. Tuan-tuan kena tengok sekuen tu. Ya, tuan-tuan jangan hafal, tuan-tuan kena tulis. Sebab manusia ni kuat mana pun hafalan dia, kalau dia tak catat tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan kena catat. Ya, 30 tahun umur dia. Dia duduk di kampung di istana Firaun. 30 tahun, ya. Dia tumbuk budak tadi, budak tu mati, dia pun keluar pada Mesir. 10 tahun duduk kampung Nabi Syuaib dan 40. Dia balik, ya, dilantik menjadi rasul umur 40. Sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia buat apa tuan-tuan, ya? Kemudian dia dakwah kepada bapa angkat dia 10 tahun lagi, ya. Dah 50 tahun dah, ya. Kemudian dia dakwah kepada abang angkat dia pula another 10 years lagi. Ya, dah jadi berapa dah, ya? Dah jadi 60 tahun. Ya, kemudian dia sesatkan 40 tahun, ya. Jadi, ya, umur dia lebih kurang 100 tahun. Tak adalah panjang sangat. Tapi Bani Israel biasa 200 tahun, 250 biasa. Itulah, ya, sebab apabila Allah cerita tentang Bani Israel, Allah bagi Lailatul Qadar kepada umat Islam supaya umur umat Islam ni, ya, bertambah 80 tahun. Ya, itu quantum leap tuan-tuan. Sebab tu kita walaupun hidup di dunia 80 tahun, tapi kalau kita dapat Lailatul Qadar sekali tuan-tuan, ya, umur kita bertambah jadi 80 tahun kali 2. Ya, kali 2 lah, umur 80. Dapat Lailatul Qadar, ya, lebih kurang 84 tahun, jadi umur kita 160 lebih tahun. Ya, dekat-dekat macam Bani Israel. Itulah cerita yang tuan-tuan akan jumpa setiap tahun, cerita Ramadan. Ya, pasal dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Sebab itu pahala kita ditambah, ya. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah sekarang ni. Ya. Tuan-tuan hadir minggu lepas kuliah online dengan tuan-tuan hadir kuliah online hari ni, beza tuan-tuan. Pahalanya hari ni ditambah. Ya, tuan-tuan puasa tadi hari Isnin, ya, ditambah lagi pahala. Sebab kita berada di 10 yang terbaik tuan-tuan. 10 hari terbaik dalam setahun. Ya, kalau malam yang terbaik of course Ramadan. Ya, tapi kalau siang malam terbaik, ya, di mana tuan-tuan? Inilah dia, ya. Ni bulan Zulhijjah ni. Tetapi macam tadilah, ya, tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tahu. Tapi pilihan kita nak puasa ke, nak baca Quran ke, nak datang kuliah ke, kan pilihan kita. Takkan kita kata saya ni nak buat macam mana ustaz? Allah dah takdirkan. Tak ada tuan-tuan, salah. Ya, kita yang memilih jalan tersebut. Kita jangan salahkan Allah. Okey, ya, Kak Abu Mariatun kan ustaz dah jawab tadi soalan Kak Mariatun. Okey, ya, itu ceritanya. Jadi Nabi Musa tuan-tuan lebih kurang umur 100 tahun je. Ya, Ustaz ulang balik tuan-tuan. Tuan-tuan catat, ya. Duduk di istana Firaun, Ramses II 30 tahun. Kemudian dia pukul budak, dia pun keluar daripada Mesir, dia duduk di kampung Nabi Syuaib. Kampung Nabi Syuaib tu di Jordan. Ya, modern days Jordan. 10 tahun. 30 jambul 10, 40. 40, ya, by the time umur dia 40, dia balik ke Mesir. Dia jadi rasul. Dia dakwah pada bapa angkat dia another 10 years. Ya, jadi 50. Ya, jadi kemudian dia dakwah pula kepada abang angkat dia. Ya, sebab bapa angkat dah mati, abang angkat dia pula jadi Firaun. Ya, jadi 60 tahun tuan-tuan. Masa 60 tahun itulah berlaku apa yang disebut sebagai tenggelamnya Firaun, ya, dengan tentera-tenteranya. Tapi Firaun yang tenggelam, Firaun bapa ke anak? Dah tentulah anak angkat, abang angkat dia. Bapa angkat dia dah, ya, 10 years ago dah mati dah. Dah tentulah abang angkat dia yang tenggelam. Jadi abang angkat dia bukan Ramses II kan? Abang angkat dia merempetah, ya, ataupun mereneptah, ya. Maknanya nak bagi tahu yang tenggelam bukan bapa angkat dia. 60 tahun dah. Bila selamat daripada Firaun, mereka disesatkan di padang Tih selama 40 tahun. Tu Quran sebut suratul Maidah. Jadi berapa total? Lebih kurang 100 tahun. Kerana Nabi Musa juga diwafatkan oleh Allah ketika berada di padang Tih tu. Jadi lebih kurang umur Nabi Musa 100 tahun. Lebih sikit daripada umur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat 60 kan? Ya, Nabi Musa 100. Sebahagian riwayat kata 120.
Maknanya 2 kali umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab tu Allah bagi Nabi Muhammad, ya Allah bagi umatnya Lailatul Qadar. Cuba kita bayang, kalau dapat sekali je Lailatul Qadar, kena tambah 80 tahun tuan. Ya, jadi maknanya peluang kita untuk beribadah tu walaupun pendek, tetapi ada apa? Ada multiplication, ya, pahala dia. Itulah cerita dia tuan-tuan. Dan cerita tu berulang balik nanti, ya. Dalam kita cerita Nabi Musa pun jumpa benda yang sama, ya. Cerita Nabi Muhammad dalam sirah pun jumpa benda yang sama, ya. Dan seumpamanya. Macam itulah cerita dia. Okey, ada soalan? Silakan tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan tak faham daripada konsep, ya, takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Takdir. Ya, Kak Kelly, ya, takdir Allah. Apa yang mungkin selama ni kita salah faham? Apa tuan-tuan? Yang Kak Kelly faham daripada takdir ni apa, Kak Kelly? Takdir tu apa dia takdir? Ya, yang ditetapkan oleh Allah tu apa sebenarnya? Kak Kelly ada ke? Nama nampak tu, Kak Kalsum atau Kelly. Can you answer me? Ada. Katanya aku suka dalam kehidupan hidup. Apa takdir tu? Takdir tu apa? What is takdir? Takdir in English apa takdir? Orang putih panggil apa, Kak Kelly? Fate. Dalam hidup dunia ini aku suka 3. Suka dengan pedang, papan Dengar tak Ustaz? dan berpuasa di musim panas. Kakak dengar 2 kuliah ni. Baik, wal harb bisayf. Dengar tak Ustaz? Akak suruh Ustaz dengar kuliah tu ke? Takdir tu Akak pasang 2 kuliah. fate. Ya, tahu dengar. Apa ni? Apa maksud fate tu? Something yang telah ditetapkan lah. Yalah, maknanya kalau dah ditetapkan tak boleh ubah lah. Boleh, kita boleh. Tadi kata dah tetapkan. Sebab tu Allah suruh kita berusaha. Tapi minta umur panjang pun tak, tuan-tuan. Tuan-tuan tak minta umur panjang, sayang tuan-tuan. Ya, minta umur panjang. Ya, tapi umur panjang yang bagaimana, Kak Kelly? Yang diberkati. Lain pada tu, jawapan Ustaz. Diberkati tu orang lain punya jawapan. Yang dirahmati. Ustaz tak sebut. I didn't say that. Apa Ustaz sebut? Ya, manusia terbaik adalah manusia yang panjang umurnya dan Baik apa amalannya. Baik Dan amalan yang baik. Baik amalannya tuan-tuan. Ya, tu cuma apa ni, salin. Tuan-tuan, ilmu ni tuan-tuan belajar ni dia tak perlu panjang-panjang sangat, tapi tuan-tuan kena tahu dia punya right word. Ya, manusia yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalannya. Panjang umur dan baik amalan, tuan-tuan. Ya, baik amalan tu apa makna dia? Baik amalan tu berkat. Ya, maknanya apa kita panggil penuh rahmat dan sebagainya. Itu penjelasan dia. Dia simple je tuan-tuan. Ya, panjang umur dan baik amalan. Simple je. Panjang umur, baik amalan. Apa makna baik amalan tu? Macam-macam lah. Ya, diberkati, dirahmati. Tuan-tuan kena faham keyword dia. Keywordnya ialah baik amalan. Baik Simple amalan. je tuan-tuan. Ya, baik amalan. Selain Macam baik tu merangkumi semua. Sebab Quran guna hasanah. Ya, cuba tengok doa kita. Ya, kita minta di dunia ni hasanah. Dia hasanah. Dia bukan keberkatan, dia bukan ya. Dia memang dia, tetapi keyword yang Allah guna hasanah. Cuba tuan-tuan tengok ayat 201 suratul Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita tak kata Rabbana atina fid dunya barakah, Rabbana atina fid dunya rahmah. Cuba tuan-tuan tengok. Tuan-tuan kena pilih perkataan yang betul tuan-tuan. Ya, right word. Right word dia ialah hasanah. What does hasanah mean? Semua tu, rahmat, berkat, ya, mulia, ya, panjang, semua benda tu. Jadi perkataan yang Quran guna hasanah. Hasanah. Ya, tuan-tuan tak boleh terjemah hasanah tu. Hasanah tu ialah bahasa Melayunya kebaikan. Sudahlah. Ya, itu yang terbaik, ya. Okey tuan-tuan, pagi-pagi kita ada satu baca, ya. Lepas main subuh kita ada baca Allahumma inni as'aluka. Ingat tak pagi-pagi 3 benda kita minta pagi-pagi. Ya, pagi-pagi apa? Lepas solat apa tuan-tuan? Pagi-pagi Allahumma inni as'aluka. Ilman. Ya Allah, aku mohon pada engkau apa dia? Ilman nafi'an. Okey, tuan-tuan salin ya. Yang pertama Ilman tak nafi'an. tahu nanti. Satu-satu tuan-tuan.
Tuan-tuan hafal Ustaz tahu. Tapi Ustaz nak tengok tuan-tuan faham ke tak? Hafal tu dah lama hafal. Yang pertama ilman nafi'an. Apa tu? Ilmu yang yang apa tuan-tuan? Manfaat. Yang bermanfaat. Cuba salin. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, Rizqan tayyiban. Rizqan tayyiban. rezeki yang tayyiban, ya. Ada tak Quran ada tak Nabi kata rezeki yang luas, rezeki yang berkat, rezeki yang banyak? Tak ada kan? The keyword is rizqan tayyiban, rezeki yang baik. Baik je. Mana ada sebut luas? Mana ada sebut berkat? Tak ada kan? The point is rezeki yang baik saja. Tapi apa makna baik tu? Dia merangkumi semua tadi. Sebab tu tuan-tuan kena guna the right word. Ya. Doa tak perlu panjang, tetapi guna perkataan yang betul kat masa kita. Ada satu lagi tadi. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua rezeki yang baik, yang ketiga Amalan. Mutakabbalan. Amalan yang apa? Mutakabbalan. Yalah, apa makna mutakabbalan tu? Amalan yang diterima. Amalan yang diterima je tuan-tuan. Amalan yang terima. Ya, bukan amalan yang berkat, amalan yang tak ada tuan-tuan. Perkataan tu adalah, tu tuan-tuan tengok, simple bahasa Nabi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, apa dia yang pertama? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang luas. Aku minta nak dapat master, PhD, tak ada tuan-tuan. Ya, poin dia ialah ilmu yang bermanfaat. Sebab kalau belajar tinggi pun tapi ilmunya tak bermanfaat, tak guna tuan-tuan. Ya, ramai orang ilmu tinggi tapi tak ada manfaat. Dia tak buat pun. Ya, dia tahu 10 terbaik ni, 10 yang pertama Zulhijjah ni yang terbaik, tapi tak buat pun. Jadi nak buat apa? Baik kita ilmu tak banyak tapi kita amal betul. Itu lagi bagus tuan-tuan. Ya, jadi apa kita panggil, ya, ustaz ada kenal ramai juruteknik je, ya, juruteknik, ya, technician, bukan engineer pun, juruteknik je, ya, tapi kita tengok amalannya bagus tuan-tuan, ya, dia punya minat untuk mengaji tinggi, ya, kita kenal ramai engineer tapi biasa-biasa je, gaji besar lah, pangkat besar, kereta besar, ya, tapi amalan biasa-biasa tuan-tuan. Kita tak nak macam tu, sebab amalan ni nak bawa mati. Tuan-tuan faham kan maksud ustaz? Ustaz punya simple je, ya, ilmu yang bermanfaat. Ya, rezeki yang baik, rezeki yang baik. Ya, kadang-kadang kita doa panjang, ya Allah bagi aku rezeki yang melimpah ruah, bagi aku rezeki yang berkat, bagi aku rezeki yang, Nabi aja pendek aja, rezeki yang baik. Nampak tuan-tuan? Rezeki yang baik. Kemudian, ya, amalan yang diterima, amalan yang diterima. Walaupun sikit tapi diterima, tu jauh lebih baik daripada amalan banyak tapi tak diterima, ya. Ataupun amalan yang salah, ya. Ustaz bagi contoh. Ya. Contoh dia yang selalu Ustaz bawa, ya, mungkin di sini belum bawa lagi, ialah cerita Nabi dengan isterinya Juwairiyah. Juwairiyah binti Al-Haris. Tuan-tuan catat, Juwairiyah binti Al-Haris. Juwairiyah binti Al-Haris. Ustaz sebut 4 kali. Juwairiyah binti Al-Haris. 5 kali Juwairiyah binti Al-Haris. Kalau tuan-tuan tak dapat juga, Ustaz tambah lagi. Ya, siapakah Juwairiyah binti Al-Haris? Isteri Nabi. Betul lah, isteri Nabi. Tetapi isteri Nabi yang agak-agaknya Juwairiyah ni isteri yang macam mana tuan-tuan? Ya, kebanyakan isteri Nabi orang Mekah. Ya, kebanyakan isteri Nabi tu orang Mekah. Macam Aisyah Mekah, Hafsah Mekah, Khadijah Mekah, Ummu Salamah tu semua orang Mekah tuan-tuan. Tetapi ada sekumpulan isteri Nabi yang bukan orang Mekah. Ya, maknanya mereka ni orang mana tuan-tuan? Ya, kalau dah bukan Mekah, mesti tuan-tuan akan jawab orang mana, Haji Asyari? Madinah. Mesti jawab orang Madinah kan? Ya, tapi jawapan tu tak tepat. Ya, jawapan tu tak tepat. Ya, Ustaz dah tahu dah tuan-tuan akan jawab Madinah. Ya, sebenarnya Ustaz nak suruh tuan-tuan fikir. Sebab Mekah tu bandar besar tuan-tuan. Jadi kalau sebahagian isteri Nabi bandar besar, satu lagi jawapan ialah mesti isteri Nabi tu daripada kalangan, kita tadi bandar besar kan? Satu lagi isteri Nabi orang mana agaknya? Lawan bandar besar apa tuan-tuan? Kampung. Benda kecil. Ya. Kampung tu kita panggil orang apa tu? Dusun. Yelah, orang apa? Orang dusun tu nanti orang Melayu ingat dusun durian. Orang apa? Badui. Badui tuan-tuan. Badui. Ya, tuan-tuan tangkap apa yang Ustaz sebut.
Memanglah tuan-tuan, Ustaz dah tahu tuan-tuan akan jawab. Ya, kalau dah isteri Nabi banyak orang Mekah, mesti sebagai orang Madinah. Bukan, tuan-tuan. Memang ada isteri orang Madinah, tapi dia bukan orang Madinah. Ya, sebab bila Ustaz sebut Mekah, Mekah bandar paling besar lah masa tu. Sebab dia pusat ibadat. Pusat ibadat, pusat perniagaan. Mekah tu trade center, tuan-tuan. Ya, dia boleh kata World Trade Center sebab orang datang meniaga kat Mekah tu. Ya, dan orang Mekah pun meniaga kat luar juga. Ya, every year orang datang untuk haji, every day orang datang untuk umrah. Memang ramai, tuan-tuan. Jadi sebab itu isteri Nabi ramai orang Mekah. Ustaz dah sebut tadi, Khadijah Mekah, Saudah nombor 2 Mekah, Aisyah nombor 3 Mekah, Hafsah nombor 4 Mekah. Ya, siapa lagi? Zainab binti Khuzaimah Mekah, Ummu Salamah, habis semua Mekah semua, tuan-tuan. Ya, ada sikit yang bukan Mekah. Maknanya orang mana tu? Bukan Madinah. Dia orang Badui. Sebab Mekah bandar besar. Ya, orang Badui. Siapa tadi yang kita panggil tadi? Siapa nama tadi? Ustaz sebut? Juwairiyah. Juwairiyah. Nampak tak, tuan-tuan? Ya, 5 kali sebut, masuk kali ke-6. Tuan-tuan tak dapat juga. Dan tuan-tuan mentertawakan diri sendiri. Ya, Juwairiyah. Betul kan, Kak Faridah? Juwairiyah. Juwairiyah. Binti siapa tadi? Al-Haris. Ya. Dia anak ketua Badui, tuan-tuan. Ya, ketua Badui. Dia anak ketua Badui. Duduk tengah padang pasir tapi Badui kaya. Ya, dia kena tangkap dalam perang, dia jadi hamba. Ya. Sebab tu dipanggil Juwairiyah. Ya, Juwairiyah tu maknanya hamba perempuan. Hamba perempuan. Ya, yang disayangi oleh Nabi. Kerana dengan sebab dia masuk Islam, dia punya keluarga semua masuk Islam. Jadi maknanya penuh keberkatan lah dia ni. Jadi Juwairiyah binti Al-Haris, ya, ingat, Juwairiyah binti Al-Haris orang Badui, bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Ya, dia orang Badui duduk padang pasir. Jadi beliau ni Ustaz nak cerita amalan yang mutakabbalan. Ya, apa dia, tuan-tuan? Ya, Nabi balik rumah, ya, lepas sembahyang subuh, Nabi tengok dia berzikir, Juwairiyah ni. Kemudian, ya, dia berzikir, Nabi keluarlah, Nabi dakwah apa semua sebagainya. Lepas dekat-dekat nak Zuhur, Nabi balik, Nabi singgah rumah dia lagi. Nabi tengok Juwairiyah ni masih lagi berdoa, masih lagi berzikir, ya, zikir. Nabi puji dia dah sebab zikir dia panjang. Ya, tapi Nabi kata, Juwairiyah, kamu nak tak kalau aku ajarkan satu zikir yang sekali aja aku baca tapi sama dengan zikir engkau daripada pagi tadi lepas subuh sampai Zuhur. Dia buat berapa, tuan-tuan, okey. Haji Asyari cuba kira daripada lepas subuh, waktu Malaysia, lepas subuh sampai Zuhur berapa jam? Sekarang, ya. Berapa jam? Daripada pukul berapa tu? Subuh pukul 5 6 jam lah, lebih kurang. Lepas subuh. 6 hours. Ya, pukul berapa lebih kurang lepas subuh? 7 jam. Lepas subuh tu maknanya subuh habis lah, tuan-tuan. Matahari terbit pukul berapa? Itu makna subuh habis. 7. Ya. Pukul 7, tuan-tuan. Pukul 7 sampai 2 kata. Pukul 7 sampai 1 suku. Ya, sampai pukul 1 lah. 7 sampai 1 berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6. 6 jam. Ya, tuan-tuan dengar baik-baik. Kira tu dah betul lah, bagus, tuan-tuan. Ya, tak sia-sia tuan-tuan ambil matematik kat sekolah dulu. Ya, tuan-tuan skor kan? Ya, Datuk Osman dia skor masa dia RMC. Ya, Haji Mat Syah dia skor masa apa? Ya, masa dia dekat MCKK. Ya, Kak Maimunah dia skor masa kat TKC. Semua sekolah bagus-bagus, tuan-tuan. Ya, alhamdulillah. Ya, nak ceritanya, tuan-tuan, ya, 6 jam tu, 6 jam punya apa? 6 jam punya zikir tu, Nabi kata, aku baca satu zikir je. Tapi pahala sama dengan apa yang kamu baca 6 jam. Yang itu kita looking forward lah nak belajar, tuan-tuan. Ya, Nabi pun ajar. Hadis tu sahih, tuan-tuan. Ya, pada Juwairiyah. Juwairiyah pun looking forward nak tahu. Ya, dia buat 6 jam, tiba-tiba Nabi baca satu kali je, 4 kalimah, satu kali Nabi baca, dapat pahala sama. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi. Ya, subhanallahi wa bihamdihi. Ya, dia mula dengan subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah. Ya, dan pujian terhadapnya, subhanallahi wa bihamdihi. Adada khalqihi. Ya, tuan-tuan pun dah hafal dah. Ya, biasa dengarkan nasyid. Ya, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Ya, wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Pendek je, tuan-tuan.
Tapi pahala sama macam 6 jam. Ya, siapa buat tadi? Juwairiyah. So tuan-tuan nak buat yang 6 jam ke, tuan-tuan nak buat macam Nabi buat? Ya, itu dia amalan mutakabbalan, tuan-tuan. Amalan yang mengikut macam Nabi, ringkas, tuan-tuan boleh buat macam-macam benda. Sekali je, tuan-tuan. Sekali je. Ya, sudah sama dengan apa tadi? Ya, dengan 6 jam yang dibuat oleh Juwairiyah. Yang mana satu ni? Yang mana satu lebih baik? Yang Nabi ajar ke yang Juwairiyah buat? Juwairiyah buat dapat pahala. Tapi Nabi buat sekali je. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Pendek je, tuan-tuan. Tapi 6 jam. Ya, sebab tu dalam Islam ni, tuan-tuan, kita belajar benda yang betul, tuan-tuan dapat pahala yang sama, kadang-kadang lebih baik lagi. Ya. Jadi contoh, ya, tuan-tuan puasa Isnin, selalu puasa Isnin. Selalu puasa Isnin. Tetapi tuan-tuan tak dapat puasa Isnin pada 1 sampai 10 Zulhijjah. Sayanglah, tuan-tuan. Sebab puasa Isnin dan puasa Khamis pada 1 sampai 10 Zulhijjah tu, itu yang terbaik dalam setahun, tuan-tuan. Tiba-tiba kita tak dapat buat yang tu. Walaupun tuan-tuan buat, ya, pada minggu-minggu lain, tapi pada 10 awal Zulhijjah tuan-tuan tak buat, rugi, tuan-tuan. Pasal itulah waktu yang terbaik. Tuan-tuan faham tak maksud Ustaz? Kak Faridah faham ke apa yang Ustaz nak cakap ni, Kak Faridah? InsyaAllah. Cuba guna balik bahasa Kak Faridah untuk menerangkan. Ustaz bagi 2 contoh, cuba cerita balik. Ringkas saja. Tadi dah insya-Allah. Ya, ringkas saja. Apa poin Ustaz tadi? Ringkas-ringkas je. In English pun boleh. In English ke, in Tamil ke, in apa. As long as people can understand. Apa Kak Faridah? Apa poin Ustaz tadi? Ya, in your simple language, Kak Faridah. Bahasa ringkas-ringkas je. Yang Ustaz nak cakap tadi apa benda sebenarnya? Syirin, apa benda yang Ustaz nak cakap tadi tu? Kak Mariatun, apa benda? Ya. Kalau Quality, cuba ya Ustaz. Ustaz, saya cuba ya Ustaz ya. Okey, silakan Kak Masita. Kejap ya. Kejap. Ya, Kak Masita. Kita selalu pentingkan sangat puasa pada Isnin dan Thursday tu. Tetapi kita boleh lupa pula, kita boleh miss pula di antara 1 hingga 9 Zulhijjah tu, yang mana itu yang paling banyak lagi pahala. Ya. Yang zikir tadi, Kak Masita, zikir Juwairiyah tadi. Okey. Zikir tu pada kita berzikir daripada lepas subuh sampai zuhur tu, lebih baiklah kita baca yang Nabi bagi tadi, subhanallah. Yang itulah tadi tu. Ya. Siapa hafal yang tadi? Ya, siapa hafal? Subhanallahi wa bihamdihi adada hakihi wa ridha nafsihi wa zinata aisyihi wa bida kalimatihi wa midada kalimatihi. Ya. In other words, we have to be smart, not just be doing apa ni? We have to be smart lah. Jadi smart zikir dia panggil. Smart zikir tu maknanya walaupun pendek tapi pahalanya besar. Itu poin dia. Okey, ya. Jadi Kak Faridah dia nak explain dalam English. Okey, tak apa, acceptable. Jangan bimbang. Ya, itulah perempuan, ya. Itulah poin dia. Maknanya dalam hidup ni kadang-kadang kita ada buat banyak benda tapi kita buat benda yang kurang pahala tau. Pahala dapat tapi pahala tak besar macam tadi kan. 6 jam Nabi nak ajar. Itu isteri Nabi tu. Isteri Nabi Juwairiyah, ya. Dia isteri Nabi antara yang knowledgeable lah kita kata. Tapi Nabi tegur dia. Nabi betul kan. Nabi kata, Juwairiyah, yang kau buat tadi tu daripada lepas subuh, maknanya lepas matahari naik lah. Lepas matahari terbit. Ya, maknanya habis subuh kan. Habis subuh bermulalah ya apa ni matahari terbit sampailah gelincir matahari. Gelincir matahari itu zuhur. Sama pahalanya ya, ataupun mungkin lebih besar lagi, lebih baik ya. Pahalanya apabila engkau membaca tasbih tadi ya. Subhanallahi wa bihamdihi tadi. Adada khalqihi. Adada khal. Ya. Kenapa kadang-kadang orang sibuk cakap, oh you baca ni beribu, kena 1000 lah, ni 1000 lah, 80,000 lah, ke macam mana tu Ustaz? Kalau Ustaz dia tak ada, sebab yang pernah dengar, yang Nabi ajar, paling banyak pun 100 Ustaz dengar. Ya. Macam subhanallahi wa bihamdihi contoh kan. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi. Memang ada sabit Nabi sebut 100 kali je.
Tapi 1000, 2000 Ustaz tak pernah dengar lah. Ya, sebab macam kita belajar Bulughul Maram kan. Bulughul Maram kebanyakannya paling banyak pun 10, 7, 33, ya, 100 tu tahu pasal tak tuan-tuan? Jadi kalau Kak Masyitah tanya Ustaz, ya, pasal apa Ustaz tak boleh jawab. I just don't understand, ya, the reason why. Ya, pasal kita selalu ingat lagi banyak sebut lagi bagus. Memang secara matematik memang baguslah, tapi sebenarnya Nabi dah bagi dia punya prescription tau. Kalau baca sekali macam ayat kursi kan, lepas solat baca sekali, tak baca 3 kali. Tak perlu 3 kali, sekali je. Yang 3 kali qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tu 3 kali. Itu pun lepas maghrib dengan subuh. Tapi lepas zuhur, lepas asar sekali je. Ya, dan itu yang terbaik sebab Nabi yang tetapkan. Pasal Nabi is the most knowledgeable person. Ya, bukan person, makhluk atas muka bumi. Jadi kalau Nabi cakap tu, kita kena follow tuan-tuan. Pasal yang itu yang terbaik. Macam Juwairiyah tadi kan. Juwairiyah pun, sebab Juwairiyah tak tahu. Juwairiyah pun apa ni, zikir lah daripada lepas subuh sampailah dekat-dekat nak zuhur. Bila Nabi balik, kesian Nabi tengok dia. Pasal daripada tadi, dia zikir macam-macam. Nabi kata, mau tak aku ajar satu zikir yang lebih baik daripada apa yang kamu baca tadi. Ya, subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Jadi barulah Juwairiyah tahu bahawasanya ada zikir yang lebih baik, ya, daripada zikir yang dia baca selama lebih kurang 6 jam tadi. Itulah ceritanya tuan-tuan. Sekali je Ustaz. Satu hari baca sekali je. Satu hari. Sekali cukup. Sekali saja. Tapi kalau nak tambah macam tadi, ya, siapa tadi? Shirin ke siapa tanya tadi kan? Dalam chat tadi Ustaz tak tengok lagi. Baca 3 kali lepas subuh dah, ya. Nabi kata sekali je. Tapi kalau nak baca 3 kali boleh? Boleh, tak salah. Ya, nak baca 3 kali. Ustaz, saya suka nak baca 3 kali, tak salah. Tetapi sekali tu sudah mencukupi. Sebab Nabi nak bagi tahu bahawasanya perbandingan antara 6 jam punya zikir dengan zikir Nabi tadi. Ya, tapi itu lepas subuh tu. Lepas subuh maknanya matahari terbit. Tapi yang kita baca lepas solat tu, yang ayat kursi sekali, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu macam biasalah. Itu memang package dia lepas solat. Yang ini lepas subuh, maknanya lepas matahari naik. Subuh dah habis. Yang itu baru subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi tadi. Nak baca 3 kali tak salah. Ya, tapi Nabi bagi tahu sekali pun sudah memadai. Macam itulah, ya. Itu belum zikir-zikir lain yang kita nak sebut tu, ya. Maknanya itu baru satu tuan-tuan. Jadi maksudnya Nabi nak ajar kita, ya, benda-benda yang simple tetapi, ya, apa kita panggil, sangat besar dia punya pahala timbangan dia. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi tu makna apa tuan-tuan? Maha suci Allah, ya, dan pujian untuknya adada khalqihi, sebanyak makhluk yang Allah cipta dalam dunia ni tuan-tuan. Adada khalqihi, sebanyak bilangan apa ni makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ridha nafsihi, yang Allah redha. Ya, diri, maknanya Allah tu sendiri redha dengan apa yang kita baca tu. Ya, kemudian apa lagi, ya, wazinata arsyihi. Kalau nak banding dengan beratnya macam berat apa tuan-tuan? Berat arasy Allah. Ya, cuba kita bayang. Yang itu kita tak boleh nak explain tuan-tuan, sebab bila Nabi cakap kita just percaya dan amal. Ya, sebab kadang-kadang akal kita tak sampai nak fikir. Ya, wa midada kalimati, sebanyak, ya, apa kita panggil? Sebanyak kita punya apa, ya? Sebanyak kita punya apa ni, firman Allah, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oh, very powerful tuan-tuan. Sayang tak selama ni apabila kita tidak apa? Kita tidak apa kita panggil, ya? Kita tidak menjadikan ianya sebagai amalan kita tuan-tuan. Sayang. Sayang tuan-tuan, ya. Okey, ada soalan, silakan tuan-tuan bagi faham. Ustaz, kan ada silakan. Yang berkata kita kalau nak dapat syafaat Rasulullah, kita kena selawat beribu-ribu kali. So that one not really betul ya Ustaz? Kalau Ustaz macam tadi soalan Kak Masyitah tadi juga tu. Same answer lah. Ya. Yeah. Okay. So kalau nak dapat syafaat Rasulullah, zikir yang mana satu yang paling Selawat pastilah kan. Selawat tu pastilah. Yalah, tapi nak berapa banyak yang, because some people kan kata kena everyday kena baca like 1,000 lah ke, berapa ribu lah kalau boleh. Itu dah jawab tadi tu, 1,000 tu pendapat. Doa lepas azan Ustaz.
Ya. Allah bahazih da'wati tamah tu kan syafaat. Yalah, ya, sebab ada lafaz Nabi kat situ, ya, Allahumma salli ala. Sebab tu bila kita baca doa selepas azan, ya, dalam hadis Tirmizi sebut kita kena selawat atas Nabi dulu. Ya, habis la ilaha illallah, kan? Kita pun jawab, ya. Sekejap tuan-tuan, ya. Jadi bila kita habis la ilaha illallah tu, sebelum kita doa, kan, Allahumma rabbaha zihid da'wati tamah, ya. Sebelum kita baca doa Allahumma rabbaha zihid da'wati tamah tu, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad, paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak salah. Baru kita baca Allahumma rabbaha zihid da'wati tamah. Sebab tu pahalanya besar, tuan-tuan. Ya, itu selawat kata Nabi sekali je. Tak perlu 3 kali. Ya. Tetapi dia punya pahalanya cukup besar. Tadi yang Kak Mai nak cakap tadi, besar mana? Apa gambaran pahala dia, Kak Mai? Dapat syafaat Nabi, kan? Yalah. Sekadar dapat syafaat, dia punya sebutan tu kan, atau ada benda-benda lain lagi? Lepas azan tu, saya selalu doa radi billahi rabbah. Yang tu, dengan lepas tu selawat, lepas tu baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah tu. Wa raditu billahi rabbah tadi tu memang sabit daripada hadis mana-mana ke atau macam mana? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina tu ke? Ustaz tak tahu. Ya, I do not know. Ya, senang jawapannya. Ustaz tak tahu. Yang Ustaz tahu lepas azan, selawat dan Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamah. Itu saja. Okay. Setakat yang Ustaz punya bacaan dan pengetahuan lah. Yang lain Ustaz tak tahu. Sebab raditu billahi rabbah tu pagi. Biasanya tu antara zikir lepas subuh. Ya, dan juga lepas asar, ya, ataupun petang. Itu sajalah. Okey, ya, tak apa. Terima kasih. Ada yang lain silakan tuan-tuan. Ya, ada apa-apa? Ya. Ustaz. Boleh? Ya, silakan. Ada zikir yang dikatakan zikir Rabbaniyah. Tu macam mana, Ustaz? Tak tahu, Haji. Apa bunyi dia? Ustaz tak tahu? 100 kali tu. Yalah, apanya? Apa lafaz dia? Astaghfirullah 100 kali. Lepas tu subhanallah wa bihamdi 100 kali. Dia semua 100. La ilaha illallah 100 kali. Hasbiyallah wa ni'mal wakil 100 kali. Lepas tu subhanallah wa bihamdi 100 kali. Yang la ilaha illallah 100 kali. Dia ada 7. Ustaz rasa tu dia kumpulkan saja kot, ya. Yang namakan zikir Rabbani tu pun mungkin ada ulama-ulama tertentu kot, ya. Tapi dia bukanlah nama dia macam tu. Ya, macam kita kata zikir Juwairiyah tadi kan, ya. Pasal apa dinamakan zikir Juwairiyah? Sebab asal-asal cerita tu Nabi tegur Juwairiyah dan Juwairiyah riwayatkan hadis tadi kepada orang lain. Itu yang panggil zikir Juwairiyah tu. Bukan Nabi yang cakap nama dia zikir Juwairiyah, tapi kerana Juwairiyah yang meriwayatkan. Jadi zikir Rabbani tadi maknanya zikir-zikir yang bersifat Rabbani, ya, yang memuji Allah. Macam tadilah semua tu. Dikumpulkan saja, ya. So, yang biasa kita dengar subhanallah, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia 4 serangkai itulah. Subhanallah, ya, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi yang lain-lain tu adalah, ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, memang ada, ya, ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Kalau yang sabit daripada Quran hasbunallah, bukan hasbiyallah, ya. Kalau daripada hadis hasbiyallah, tapi daripada Quran hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Tu ayat 173, ya, surah Ali Imran, tu daripada ayat Quran. Sebab zikir ni ada yang daripada ayat Quran, ada yang daripada hadis. Kalau ada ayat Quran, ya, dan Nabi ulang, tu yang terbaik lah. Macam Rabbana atina fid dunya hasanah kan, ayat Quran, dan dia Nabi amal, tu yang ranking paling tinggi lah, ya. Jadi macam hasbunallah wa ni'mal wakil, Nabi amal, Quran pun ada, hadis pun ada, tu paling tinggi lah, ya. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dalam Quran, ya. Doa dan zikir Nabi Yunus. At the same time, Nabi juga amal. Maknanya ranking tu jadi tinggi sebab
dalam Quran pun sebut, Nabi pun amal. Ya, yang macam tu yang kita nak cari tuan-tuan. Ya, tu nanti dalam Bulughul Maram ada di hujung cerita zikir dan doa tu banyak berlambak-lambak tuan-tuan. Itulah ya, kalau ustaz boleh sebut maknanya yang itu ulama kumpul saja kot. Tapi yang sabit 4 jadilah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu jelah ya. Nak baca yang lain tu boleh, tak salah. Cuma bilangan tu tak mesti 100 ya, sama. Tadi siapa lagi nak tanya tadi? Yang ya. Ya, silakan. Kan nak tanya yang tadi tu, yang zikir Juwairiyah tadi, saya beramal 3 kali Ustaz, sebab saya ada nampak hadis riwayat Muslim 3 kali, tapi yang Ustaz cakap tadi tu sampai zuhur kan. Yang saya baca ni sampai waktu duha. Jadi selama maknanya waktu duha saja. Tapi waktu duha tu sebelum zuhur lah. Tapi dia kata 3 kali Ustaz. Okey, maknanya kalau ada hadisnya, amal lah. Ya, hadis pun hadis yang sahih daripada Sahih Muslim. Kalau memang betul daripada Sahih Muslim, boleh amal lah. Ya, cuma Nabi nak sebut tadi, maknanya sekali pun cukup. Tapi kalau ada riwayat kata 3 kali, buatlah 3 kali. Maknanya lagi besar lah pahalanya. Satu tadi pun dah sama macam daripada terbit matahari sampai gelincir kan. Waktu duha tu memang waktu duha. Ya, kalau Syirin kata waktu duha, memang tu waktu duha lah. Sebelum gelincir matahari masih duha. Dia kata nescaya dia akan mendapat ganjaran sama dengan seorang yang solat dan berzikir di rumahnya sejak subuh hingga waktu duha. Hadis riwayat maknanya Muslim. Gambaran tu macam tu. Riwayat Imam Muslim ya? Dalam kitab Azkar pun ada. Oh, dalam Azkar pun ada. Ya, okey. Terima kasih. Ya, boleh amal lah. Ada lain? Silakan. Tuan-tuan. Tuan-tuan, benda-benda yang kita belajar ni untuk amal tuan-tuan ya. Ni bukan untuk for the sake of knowledge je. For the sake of knowing tak tuan-tuan. Ni untuk amal. Especially ni 10 ni ya. 10 hari terbaik dalam setahun tuan-tuan. Kena amal, kena yang terbaik ya. Inilah time datang mengaji ilmu, baca Quran, sedekah, ya, belanja kawan, ya, buat macam-macam majlis yang boleh menghasilkan pahala tuan-tuan. Dan pahala tu di multiply. Ya, dia ada multiplication effect dia panggil tuan-tuan. Ya, pasal masa-masa lain tuan-tuan besar pahala, tapi 10 ni yang terbaik. Ya, sebab Nabi kata apa kita panggil ya, tidak ada hari ma min ayamin, tidak ada mana-mana hari yang al-amalus soleh, amal soleh itu ahabbu ilallah, yang lebih dikasihi oleh Allah, lebih Allah suka. Ya, daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni tuan-tuan. Ya, maknanya ada orang ya, contoh dia kata kalau saya bayar zakat bulan Ramadan besar pahala. Ya, betul. Tapi kalau dia bayar zakat pada bulan Zulhijjah, lagi besar pahala tuan-tuan. Ya, sebab 10 yang terbaik. Ya. Tapi kalau amalan malam, tu tak boleh lawan 10 terakhir Ramadan lah. Pasal ada Lailatul Qadar. Ya, 10 malam terakhir kan. Maknanya 20, 21, 23, 25 tu antara yang terbaik lah. Sebab ada Lailatul Qadar. Tapi kalau siang yang terbaik, pasal ada hari Arafah, hari ke-9, dan sebab ada hari ke-10, hari kita menyembelih, Yaumun Nahar. Ya, sebab tu kalau kita sembelih selepas hari yang ke-10, mana tuan-tuan sembelih hari tasyrik walaupun sah, tapi pahalanya tak seperti mana hari ke-10. Kalau ustaz masuk korban, ustaz tak akan sembelih pada hari yang lain daripada hari 10 walaupun sah. Ya, tuan-tuan jangan kata, kalau macam tu macam mana ustaz ni lembu banyak? Tak ada masalah, ya. Sembelih sah, tapi rugilah orang yang sembelih tu. Pasal pahala yang paling besar sampai berapa? 1 sampai 10. Nak sembelih 1 sampai 9 tak boleh. Sembelih yang boleh bila? 10. Ya, 10 tu. Jadi 10 tu pun sampai waktu duha aje. Maknanya waktu tu very critical tuan-tuan. Ya, dan tuan-tuan kena plan lah, ya, distribute dan plan dengan baik supaya semuanya dapat berjalan lancar macam Nabi buat sampai zuhur. Gelincir je matahari, stop. Sepatutnya macam tu, ya. Tapi kadang-kadang macam tadilah, ya, sebab terlalu banyak, ya, pembahagian yang mungkin nak bagi dia tak apa. Sembelih tu sembelih. Kita nak distribute sampai petang, is okay. Ya, tapi sembelihan tu boleh faham ya? Okey, ada apa? Silakan tuan-tuan sebelum kita sambung. Baru satu ayat je ni. Ya, baru satu ayat je, ayat 13. Ada apa tuan-tuan? Tuan-tuan ada apa? Silakan. Tak ada, ya. Tak ada tu makna faham tuan-tuan ya. Nanti ustaz tanya balik, tuan-tuan kena ingat ya. Bila ustaz tanya balik ya. Jadi tadi kita sebutkan ya, sahabat Nabi tadi, sahabat perempuan
Ya, Juwairiyah binti Al-Haris. Siapa Juwairiyah tu? Ya, Juwairiyah tu orang mana tadi? Apa? Datuk Osman? Orang Mekah ke orang Madinah? Bukan, orang anak Baduin, anak ketua Badui. Tuan-tuan nak jawab Madinah juga. Ya, anak ketua Badui, tuan-tuan. Ya, anak ketua Badui. Maknanya dia bukan orang Mekah. Maknanya budaya dia lain, tuan-tuan. Ya, budaya dia lain. Sebab tu bila dia masuk Islam, ya, dia tak tahu sebab dia masuk Islam lambat. Ya, Juwairiyah ni antara isteri yang dah dia Nabi kahwin dengan dia tahun yang kelima. Tahun yang kelima hijrah tu. Ya, bukannya awal-awal, dia jauh ke belakang. Kalau banding dengan Aisyah tak payah banding lah. Aisyah, Saudah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahash. Ya, tu tak boleh lawan, tuan-tuan. Ya, sebab mereka lebih dahulu. Ya, macam kita kata Ummu Habibah kan. Ummu Habibah anak Abu Sufyan. Memang Nabi kahwin dengan dia tahun yang ke-7. Tapi dia dah masuk Islam sejak Mekah tu. Maknanya dari segi knowledge dah banyak dah. Ya, macam Juwairiyah, dia baru masuk Islam. Ya, dia baru masuk Islam. Macam Sofiah kan, sama juga. Dia pun baru masuk Islam. Dia orang Yahudi pula tu. Ya, jadi maknanya knowledge dia tak banyak. Ya, jadi bila dia buat, dia amal, dia ingatkan lagi lama zikir itu lagi besar pahala. Nabi datang, Nabi betul kan? Ya, Nabi tak katalah dia buat tu salah. Ya, Nabi guna psikologi lah. Nabi kata, nak tak kalau aku ajar satu zikir yang lebih baik. Tu cerita dia, tuan-tuan. Okey, ya. Ayat yang ke-14 pula. Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum haza. Fazuku, ini perintah. Ya, Allah kata, fazuku, maka zuku rasakanlah. Ya, ni azab ni. Bila dia kena azab, ya, maka Allah suruh malaikat cakap dengan mereka, rasakan. Bima, ya, nasitum. Disebabkan, ba tu disebabkan. Ma apa yang nasitum, apa yang kamu lupa. Ya, yang kamu lupa dulu kat dunia, liqa'a yaumikum haza. Apa yang mereka lupai? Mereka lupa akan pertemuan dengan Allah. Mereka lupa akan kebangkitan selepas daripada mati. Ya, sebab tu orang Quraisy dia tak percaya. Mana dia percaya ada kehidupan selepas mati? Dia kata, kalau mati, matilah. Habislah, ya, riwayat hidup kita, mana ada kebangkitan. Jadi sebab mereka lupa akan hari kebangkitan, disebut di sini liqa' pertemuan. Yaumikum haza, hari ini. Ya, maknanya mahsyar. Mati, dikumpulkan di mahsyar, kemudian dihantar ke neraka. Ya, sebab mereka tak beramal, mereka tak percaya. Ya, inna sesungguhnya kami nasinakum. Sekarang kami pula lupakan kamu. Dulu kamu lupakan kami. Ya, masa di dunia dulu kamu lupa akan pertemuan dengan Allah. Sekarang kami pula lupakan kamu. Wazuku, dan rasailah azabal khuldi, azab yang kekal. Ya, selalu kita duk sebut buah khuldi kan. Ini azabal khuldi, azab yang kekal, yang tidak berhenti-henti. 24 jam. Ya, maknanya sehari semalam. Kalaulah ya, kita kata macam dunia ni, maknanya 24/7 lah. Non-stop, tak ada henti, tuan-tuan. Azab, azab, azab. Bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang dulu masa di dunia ta'malun kamu buat. Ya, apa yang kita buat di dunia. Ya, kita buat benda-benda yang apa kita panggil, yang bersalahan dengan perintah Allah. Ya, yang against Allah. Ya, Allah suruh buat macam ni, kita tak buat. Allah larang, kita buat. Ya, jadi balasan tu besok di akhirat. Kerana apa balasan tu? Kerana masa di dunia kita mengingkari. Ya, kita lupa Allah. Kita buat apa yang Allah larang. Ya, wal-iyazubillah. Maka Allah kata rasakanlah azab tersebut. Ayat yang ke-14, tuan-tuan. Ada perkataan tuan-tuan tak dapat? Tuan-tuan nak minta Ustaz ulang, boleh saja. Silakan. Ya, Puan Sri ada apa perkataan yang tak dapat? Ayat 14 tadi. Ada apa? Ada? Tuan-tuan, ya? Halo, Assalamualaikum. Okey, Ustaz. Faham semua. Ya, ada apa Puan Sri? Ya, tak ada Ustaz. Saya dengar semua. Tak ada ya? Okey. Haji Nazri ada apa-apa Haji Nazri so far? Semua dia. Haji Nazri ada apa-apa? Silakan. Okey semua ya. Terima kasih. Ya, sama. Jadi, ya, ceritanya ialah cerita peringatan. Sebab tuan-tuan ingat tak ya, surah Sajdah ni cerita Mekah ke Madinah Haji Nazri? Apa ni surah Sajdah ni?
Ni cerita Mekah ke Madinah ni? Mekah. Macam mana tahu Mekah? Mesti ada ciri-ciri Mekah tu. Madinah. Jawapan dah betul dah. Reason. Dia cerita pasal apa? Akhirat. Tentang akhirat. Okey, akhirat khususnya apa? Tentang apa? Akhirat tadi? Tentang apa tuan-tuan? Balasan. Balasan tentang neraka. Tentang syurga neraka je tuan-tuan. Basic je tuan-tuan. Ayat Mekah ni cerita syurga neraka. Cerita hari kebangkitan. Cerita kepercayaan manusia. Itulah cerita Mekah. Dia tak ada cerita hukum. Cerita puasa, zakat, haji, perang, tu semua bukan cerita Mekah tuan-tuan. Senang je tuan-tuan bezakan. Ustaz selalu sebut, bila kita belajar Islam, Haji Nazri, Islam tu kita pecah 3. Bukan kita pecahkan Islam tu, tapi in order to understand it easily, kita divide Islam tu into 3. The first one is called akidah. Tuan-tuan salin balik. Tuan-tuan dah banyak kali salin, tapi tuan-tuan tak baca. Sorry tuan-tuan. Tuan-tuan tak baca. Tuan-tuan tak ulang balik. Nombor 1 salin balik. Akidah. Nombor 2 is apa tuan-tuan? Nombor 1 akidah, nombor 2 syariah. Apa nombor 2? Syariah. Jangan lupa tuan-tuan, syariah. Nombor 3 Akhlak. Nombor 3 akhlak. Kat mana tuan-tuan dapat tu tuan-tuan? Tuan-tuan dapat tu melalui kelas kita lah. Sebab tu kita pakai buku akhlak. Sebab akhlak tu nombor 3. Kat mana kita dapat cerita akidah? Quran dan hadis lah. Tapi yang banyak cerita hukum hakam ni dekat subjek apa tuan-tuan? Yang kita selalu buat, subjek apa tu? Bulughul Maram. Bulughul Maram tuan-tuan. Bulughul Maram. Bulughul Maram tu cerita akidah ke? Tak. Kebanyakannya cerita hukum. Cerita zikir apa nak baca, korban macam mana, puasa, haji. Tu cerita semua cerita-cerita Bulughul Maram tu. Sebab tu kena ada Bulughul Maram tu. Kalau akidah, ni lah cerita akidah. Quran, tadabbur Quran biasanya. So 3. Jadi senang ceritanya, akidah tu cerita apa tuan-tuan? Cerita rukun iman. Tuan-tuan letak sebelah dia. Akidah, cerita rukun-rukun iman. Nombor 2, syariah pula ataupun syariat. Sama, syariat dengan syariah tu sama. Syariat tu cerita apa tuan-tuan? Rukun apa pula? Tadi rukun iman. Ni rukun apa ni? Rukun apa tuan-tuan? Islam. Rukun Islam tuan-tuan. Rukun apa lagi tuan-tuan? Takkan rukun nikah pula tuan-tuan? Rukun Islam. Tuan-tuan ni kadang buat Ustaz ketawa je. Ustaz tahan ketawa ni sebenarnya tuan-tuan. Sebenarnya Ustaz nak ketawa sebenarnya. I want to laugh tuan-tuan. Tapi Ustaz tahan. Nanti tuan-tuan kecil hati pula. Nombor 3 tuan-tuan. Itu rukun apa? Itu rukun yang berkaitan tentang akhlak. Maknanya kita punya apa kita panggil kita punya moral, kita punya etika. Itu duduk kat akhlak. 3 je. Akidah, rukun iman, syariah, rukun Islam, nombor 3 akhlak. Akhlak yang kita dah belajar tu dalam kitab kita tu lah. Dalam kitab kita tu tuan-tuan. Apa antara lagi? Ustaz tak sihat. Apa antaranya tuan-tuan? Cuba sebutkan 3 akhlak yang kita dah belajar. Dalam buku akhlak tu, sebutkan 3. Dato' Osman, 3 akhlak yang kita dah belajar dalam buku akhlak tu. Apa ni? Sifat apa? Zuhud. Yang baru belajar sifat apa? Baru belajar minggu lepas. Zuhud Ustaz. Bekerja Ustaz. Pekerjaan Ustaz. Pekerjaan. Kerja. Yang terbaru apa dia? Yang terbaru. Bekerja kan? Maknanya antara akhlak orang Islam ni ialah bekerja, tak malas. Maknanya dia tak malas. Antara lagi, bagi akhlak-akhlak yang baik yang kita dah belajar. Dah sebut 1, 2 lagi sebut 2. Apa dia? Ifah. Okey. Kesabaran. Okeylah, betul lah tu. Itulah semua tu. Tapi itu semua sifat-sifat yang baik lah. Sifat-sifat terpuji dipanggil. Itulah akhlak tuan-tuan. Sebab ramai orang dia sembahyang, tetapi akhlaknya tak bagus. Sembahyang, tetapi sakit hati kat orang, dengki,
ya, kemudian riak, ya, dia tunjuk-tunjuk pada orang tu, semua akhlak yang tak bagus lah. Ya, dia tidak termasuk dalam syariat. Tetapi ya, disebabkan riak, ya, pahala syariat yang dia buat habis, kosong pahala dia. Ya, dia dibakar, ya, dibakar maknanya pahala dia tu hilang, ya, terhapus disebabkan sombong dia. Ya, dia punya riak dia, tunjuk-tunjuk kat orang. Lepas tu ibadah ni jangan tunjuk kat orang lah. Orang tak tahu lagi bagus, tuan-tuan. Tapi kita kena remind. Ya, kita kena remind. Ya, ustaz pun kadang takut juga nak sebut. Ya, sebab kadang kita ajak orang buat tapi kita tak buat lagi. Kalau kita tak buat lagi, segan lah, tuan-tuan. Ya, contoh yang macam ustaz nak suruh, tuan-tuan sembahyang duha ni 2 rakaat tu bagus, tapi minimum 4. Ya, ustaz kena buat dulu. Ya, supaya bila ustaz cakap tu dia ada keberkatan dalam cakap tu. Sebab kalau tidak, tuan-tuan pun tak buat. Sebab apa? Sebab ustaz pun tak buat. Tapi kalau ustaz buat, ya, dan ustaz sebut, ya, dia jadi, tuan-tuan. Tuan-tuan pun ikut. Ya, macam selalu kita katakan, ba'diyah isyak 4 rakaat. Ustaz kena buat dulu. Guru tu kena buat dulu. Bila guru tu buat, ya, insya-Allah barulah anak murid tu buat. Kerana ada keberkatan daripada apa yang dia cakap. Pasal dia buat dulu. Ya, baru dia cerita kat orang. Okey, tuan-tuan, ya. Ada soalan? Silakan. Ada apa? Haji Syahri macam nak tanya. Silakan. Ada apa? Tuan-tuan, ya. Ada, tak ada? Kalau tak ada, ya, kita sambung lagi lah, ya. Jadi ayat pertama tadi cerita tentang takdir, tuan-tuan, ya. Ayat kedua cerita tentang apa? Tentang Allah suruh, ya, orang yang kafir ni, orang yang mengingkari pertemuan dengan Allah ni supaya merasakan azab neraka jahanam. Ya. Kemudian yang ke-15. Yang ke-15 ni kita panggil dia sebagai ayat tilawah, ya, ataupun ayat sajadah. Dalam Quran tak kurang daripada 14 ayat-ayat macam ni. Tuan-tuan tengok dekat ujung ayat ni, apa tanda dia? Ada tanda apa tu? Tanda apa, tuan-tuan? Ayat 15. Tanda apa kat situ? Tanda sujud tilawah. Oh, tanda sujud sajadah. Sujud. Tilawah. Macam tuan-tuan tak perasan ke? Ya, Ustaz baru je cakap. Kalau tuan-tuan dengar apa Ustaz cakap, tuan-tuan boleh jawab. Ustaz baru je cerita, ya. Ni ayat sajadah, ayat tilawah, ya. Ayat 15, ada 14 dalam Quran. Kemudian Ustaz pun tanya soalan. Dekat ujung ayat ni ada tanda apa, tuan-tuan? Jawapan dah bagilah. Tuan-tuan pun tengok. Oh, lah, ya. Jadi Ustaz dah sebut 2 kali dah sebut dah. Ini ayat sajadah, ayat tilawah. Ada 14 paling kurang dalam Quran. Di hujung ayat ni ada tanda apa, tuan-tuan? Ya, dah tentulah ayat sajadah, tuan-tuan. Ya, itulah cerita dia. Inilah yang kita baca pada pagi Jumaat. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharru sujjadan. Ya, ada perkataan sujjadan. Kharru sujjadan. Mereka tersungkur sujud. Ya, wasabbahu, dan bertasbih, bihamdi rabbi, memuji Tuhan mereka, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Ya. Pasal apa dikaitkan, ya? Dikaitkan sujud dengan sombong. Sebab apa, tuan-tuan? Cerita siapa yang tak mau sujud dan mereka ni sombong? Cerita siapa tu? Iblis. Iblis. Ustaz, Iblis. Dia tak nak sujud pada Adam, ya. Dalam surah apa tu cerita Iblis? Al-Baqarah. Ya, cerita Al-Baqarah lah, ya. Cerita ayat yang ke berapa tu, ya? Ayat yang ke 33, 34 kan, ya. Tu semua ayat-ayat, dan Allah ulang balik dalam surah Al-A'raf pun ada. Ya, Allah perintah Adam, ya. Allah perintah semua makhluk untuk sujud hormat, bukan sujud macam kita solat tu. Ya, pada Nabi Adam, tapi mereka enggan. Sebab tu dikaitkan, ya, ayat sejadah ini dengan la yastakbirun, ya, orang yang tidak sombong. Mari kita baca innama, ya, ayat yang ke-15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama. Siapa Azizi lah. Ya, innama hanya senya, ya, hanya senya. Yu'minu, ya, yu'minu, mereka beriman, ya, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Yang beriman dengan ayat kami tu siapa dia?
allazina, ya, orang-orang yang iza apabila. Ya, ingat lagi iza ni, ya, iza ni apa tuan-tuan? Dia noun ke verb ke partikel tuan-tuan, iza ni? Ingat lagi? Partikel. Tuan-tuan? Ya. Partikel. Ya, dia partikel. Partikel apa tu kita panggil tuan-tuan? Iza apabila. Partikel apa tu? Siapa ingat? In English kita panggil partikel apa tu tuan-tuan? Time. Partikel apa Kak Mariatun? Apabila, ya, partikel apa tu dipanggil? Ya, When. dah ada jawapan dekat chat tu. Conditional. Yalah, dah ada jawapan kat situ. Oh mana, tak perasan. Dekat chat tu ada, ya. Tuan-tuan bukalah chat sebelah tu. Jadi semua ada jawapan situ, ya. Shirin dah bagi. Conditional tuan-tuan. Tadi Ustaz. Conditional, ya. Conditional tu maknanya apabila kan. Tapi dia conditional yang macam mana? Conditional ni ada 3. Ada conditional yang confirm berlaku, conditional yang 50-50 dan conditional yang impossible to happen. Dia iza ni conditional yang mana satu? A, B, C. Pasti berlaku. Pasti berlaku, ya. A 100%, ya. Iza apabila, ya. Apabila tu mana confirm berlaku, ya. Apa yang mereka buat? Yang mereka buat ialah apa tuan-tuan? Ya, yang mereka buat ialah apabila zukiru, ya, apabila zukiru, ya, apabila disebut, ya, nama Allah, ya. Jadi idza zukiru, apabila diperingatkan, apabila diseru, ya, apa kita panggil, ya, diseru nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang berlaku tuan-tuan? Ya, yang berlaku ialah mereka sujud, ya. Mereka tunduk sujud, mereka tersungkur sujud. Sebab sujud ni kita kena, ya, turun bawah, ya, sebab sujud. Kalau kita menunduk saja itu rukuk, ya. Tapi kita turun ke bawah, ya. Bila kita turun ke bawah macam kita tersungkur, ya. Kharru sujadan, ya, sujud, wasabbahu dan bertasbih. Ya, sebab tu ketika rukuk dan sujud kita tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ya, subhanallahi bihamdika, ya. Dan subhanallah, ya, subhanallah apa lagi? Macam-macam lah yang kita dah sebut. Ya, kita dah share. Ya, bacaan subhanallah tu macam-macam ada. Tapi yang popular subhanallah, subhana rabbiyal a'la itulah. Ya, ketika sujud. Dan bila kita baca tu maknanya kita laksanakanlah perintah Allah. Apabila disebut nama Allah, diperingatkan, ya, sampai ayat sajadah sebagai contoh, mereka pun sujud dan bertasbih bihamdi rabbihim, memuji Tuhan mereka. Wahum la yastakbirun, ya, dan mereka itu la yastakbirun, mereka tidak sombong, tidak takabur. Ya, root word dia takabur. Takabur tu makna sombong. Ya, tidak seperti mana syaitan, iblis yang sombong ketika diperintah mereka tidak mau sujud. Itulah cerita dia tuan-tuan. Ya, ayat yang ke-15. Ada berapa ayat-ayat macam ni dalam Quran tuan-tuan? 14. Sekurang-kurangnya ada 14. Ya, ada yang kata 15, ya, ada yang kata 14. Tapi maknanya berbelah-belas lah. Ya, maknanya bukan 1-2 ayat. Ya, tetapi dalam surah yang berbeza-beza lah, ya, dalam surah-surah yang berbeza-beza. Okey, ya. Jadi dia tengah-tengah surah. Jadi baca 14 ayat, masuk ayat ke-15 kita pun sunat sujud. Kalau kita di luar solat pun sunat sujud. Kalau kita di dalam solat pun sunat sujud. Tapi kalau kita tak sujud boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ya, tapi nanti takut orang keliru lah. Kita baca ayat ni tiba-tiba tak nak, ya. Pernah berlaku di Masjid Aqsa. Imam Yusuf Abu Sunainah. Ya, tuan-tuan yang pernah ikut ustaz pergi ke ni, Kak Masyidah ada 2 kali ikut ustaz pergi ke Palestin, mesti ingat punya, ya, Imam Abu Sunainah. Ya, Yusuf Abu Sunainah. Jadi dia baca ayat ni, ya, baca ayat 15 ni dalam rakaat pertama, tiba-tiba dia tak sujud. Ya, dia tak sujud, ya. Jadi bila tak sujud, jamaah jangan sujudlah. Sebab kalau sujud mesti disebut Allahu Akbar, sujudlah. Tapi tak. Ya. Jadi apa kita panggil, ya. Orang jadi keliru lah, ya. Ada orang tegur dia. Ya, walaupun dia imam besar, ya, tapi tegur dia. Pasal dah menjadi budaya masyarakat di mana-mana pun,
kalau baca ayat sejadah, ayat tilawah, ya, orang akan sujud. Ya, dia pula kata dia nak ajar makmum bahawasanya dia tak mesti sujud. Ya, jadi dia ada point dia kat situ. Tapi masyarakat bukan semuanya berilmu. Ya, dengar aja ayat tu semua nak sujud. Kerana kita sujud selepas imam sujud. Kita angkat takbir kan, Allahu Akbar, barulah Allahu Akbar. Ya, kita jangan lawan imam. Jadi imam pun tak sebut Allahu Akbar untuk sujud, orang dah menderu-deru sujud. Ya, nampak sangat tak ikut imam. Ya, masing-masing nak buat dulu. Ya, tak. Ya, jadi itulah cerita dia, tuan-tuan. Jadi maknanya tidak mesti sujud, tapi kalau imam sujud, kena sujudlah. Kan kita kan ikut imam. Dijadikan imam tu sebagai ikutan. Kalau imam sujud, kita sujud. Imam rukuk, kita rukuk. Macam itulah cerita dia. Okey, ya. Itulah ayat 15 yang bila dibaca kita sujud dan kita naik lepas tu. Bila kita naik, kita baca Fatihah balik ke tak? Baca Fatihah balik tak? Tak, ya. Kita tak baca Fatihah balik. Masih perlu ni. Kita sambung saja, ya. Tuan-tuan, kita sambung saja. Tatajafa junubuhum anil madaji. Ya, tatajafa junubuhum anil madaji. Masih pahala. Sekejap je lah, you tak konsentrate ni. Haji Nazri tolong ni. Okey, ya. Okey, ya. Apa lagi soalan tuan-tuan nak tanya? Kak Mai ada apa, Kak Mai? Macam nak tanya soalan tu? Tak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Tak ada, ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Haji Fuad, senyap. Lama tak dengar suara. Ada. Ada tu memang ada lah, ya. I want to hear your voice. InsyaAllah ada. Ya. Orang lain ada apa-apa, silakan tuan-tuan. Biar ada discussion lah sikit, tuan-tuan. Ya, Ustaz boleh cakap, tak ada masalah. Tapi nanti tuan-tuan lah. Ya, ya, silakan. Ya. Tadi kan Ustaz cakap pasal kita doa, memanglah kita tiap kali solat kita doa nak panjang umur kan. Tapi memanglah juga kita pun solat sama ada kita panjang umur atau tak panjang umur, memang kita nak dapat keberkatan dan kerahmatan lah kan. Tapi bukankah kalau kita minta panjang umur sebab kita nak menambahkan ilmu pengetahuan kita, amalan-amalan kita dan ibadah-ibadah kita juga kan? Ya. Ya, betul. Yalah. Yang penting rahmat tu memanglah kita minta sentiasa, tapi kita nak menambah sebenarnya amalan kita tu dengan ibadah kita. Kalau tidak, ibadah kita sampai setakat itu je lah kan. Sebab tu Ustaz baca hadis tadi, mungkin Kak Majita terlepas tadi, ya. Ustaz ulang balik hadis tu. Ya, terjemahan hadis tu ialah manusia yang terbaik, ya. Kak Majita boleh salin, manusia yang terbaik adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalan dia. Ya. Jadi sebab itulah kita minta panjang umur tadi, tapi panjang umur yang dikaitkan dengan baik amalan dia. Baik amalan tu termasuklah berkat, ya. Maknanya lagi knowledgeable, lagi banyak amalan, ya. Jadi asasnya ialah khairun nas, manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya, ya, dan baik amalan dia. Manakala lawan dia pula Nabi kata, ya, orang yang buruk, ya, dia punya kehidupan dia ialah orang yang panjang umur, ya, tetapi buruk amalan dia. Jadi yang kita minta ialah panjang umur dalam amalan yang baik, ya, dalam Islam. Bukan the other way around lah, ya. Bukan opposite of that, bukan. So itulah, ya. Dalam zikir ni ada banyak lagi, tuan-tuan. Ya, antara zikir itu kita minta supaya Allah baiki hidup kita. Allahumma aslih li. Tak tahulah tuan-tuan pernah dengar ke tak, ya. Tapi Ustaz baca je, ya. Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri. Allahumma aslih li, ya Allah elokkanlah bagiku, ya, dini allazi, dunia, agamaku, huwa ismatu amri, yang merupakan penjaga bagi urusanku. Ya Allah elokkan, ya, elokkan apa? Agamaku. Yang pertama minta agama dulu. Allahumma aslih li. Tuan-tuan dengar je, ya. Kalau nanti Ustaz cari apa, Ustaz boleh share dalam WhatsApp group lah. Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri. Ya Allah elokkanlah, ya, agamaku yang merupakan penjaga bagi urusanku. Wa aslih li dunia yallati fiha ma'ashi, dan elokkanlah duniaku yang yang padanya ada kehidupanku. Aku bekerja,
Ya, aku cari maklumat, cari ilmu, ya. Aku hidup bermasyarakat, berkeluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Jadikanlah akhirat aku elok juga. Kerana di akhirat itu hidup kekal aku di sana nanti. Wa ja'alil hayata, dan jadikanlah hidup aku ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan aku ni, ya, tambahan untuk segala kebaikan. Tambah ilmu, tambah amal, ya, tu zikir tadi. Kemudian wa aslih li, ya, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikanlah mati aku sebagai rehat daripada segala kejahatan, ya. Ustaz ulang balik. Ya Allah, jadikanlah, ya, agamaku sebagai, ya, elokkanlah agamaku, kerana agama itulah yang menjaga urusanku. Elokkanlah, ya, duniaku, kerana di situ ada mata pencarian aku, kehidupan aku. Elokkanlah mati aku, ya, akhirat aku, kerana akhirat tu tempat kekal aku. Jadikanlah, ya, kehidupan aku ni sebagai tambahan untuk buat baik, dan jadikanlah mati aku sebagai rehat daripada segala kejahatan, ya. Itu pun doa yang power, tuan-tuan, yang Nabi amal juga, ya. Selain daripada tadi itulah, ya, zikir Juwairiyah tadi, ya. Ustaz bagi 2, tuan-tuan, malam ni. Ada banyak berlambat-lambat lagi, tuan-tuan, tapi itulah benda-benda yang tuan-tuan kena amal, ya, sebagai amalan yang jangan tinggal, tuan-tuan. Dan Nabi tak sebut mesti baca 10 kali, 3 kali, tak mesti, tuan-tuan. Ya, jadi itulah cerita dia, tuan-tuan, ya. Okey. Ada apa kita panggil, ya? Ada apa-apa? Ya, pertanyaan, tuan-tuan? Itu berkait dengan umur tadi lah, ya. Ya, Datuk. Ayat 15 ni yang sejadah ni, adakah naskah hadis ke apa yang kita mesti kena baca hari Jumaat saja, bukannya hari lain-lain? Kita dah amal, Datuk lupa ke? Kita kan amal setiap malam. Surah Sajadah. Tuan-tuan dah lupa dah. Ya, kita baca setiap malam. Baca setiap malam. Setiap malam, tuan-tuan. Kita baca setiap malam dengan surah apa, tuan-tuan? Al-Mulk. Al-Mulk lah, tuan-tuan. Ya. Nak baca Al-Mulk dulu ke baca Sajadah dulu? Sajadah. Pasal apa baca Sajadah dulu? Ya, dulu. Lepas tu bawa Al-Mulk. Sebab Sajadah ni surah 32, tuan-tuan. Al-Mulk 67. Ya, maknanya apa tu? Kita kena baca Quran ikut apa, tuan-tuan? Ikut apa tu? Ikut sekuen. Ya, ikut sekuen dia. Ya, baca Sajadah dulu, ayat 3 surah 32, followed by Al-Mulk. Ya, tuan-tuan lupa, ya. Mula-mula kita buka surah Sajadah ni, ada hadis, ya, cerita Jabir kan, cerita Nabi tak tidur malam melainkan setelah Nabi baca 2 surah. Ya, yang pertama surah Sajadah, ya, Alif Lam Mim Sajadah, yang kedua ialah Tabarakallazi biyadihil mulk. Ya, dua-duanya 30 ayat, 30 ayat. 60 lah, ya. Jadi kita dah baca dah. Jadi setiap malam apa Datuk Osman kita baca. Dan bila sampai ayat Sajadah, boleh sujud ataupun tidak, ya. Sebab ada apa kita panggil, ya. Ada orang yang memang dah ada wuduk dan memang nak sujud, ya, sujud semacam biasa, ya. Kalau boleh menghadap kiblat lah. Ya, sebab yang apa kita panggil, ya, macam orang dapat sesuatu yang baik, sujud syukur tu pun hadap kiblat juga. Ya, tapi kalau sujud tilawah, sebagian ulama kata mesti ada wuduk. Ya, mesti ada wuduk baru boleh sujud tilawah. Tapi kalau sujud syukur tak mesti ada wuduk. Bila-bila masa pun boleh, ya. Tapi tetap menghadap kiblat. Okey, Datuk, ya. Setiap malam kena baca. Ya, kalau sekali-sekala tak sempat nak baca, tak apalah, tapi usahakanlah. Tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, surah ke apa ni, kalau kita usaha, kita minta dengan Allah, jadi tuan-tuan. Ya, kita sungguh. Sebab amalan ni kalau kita bersungguh, memang kita boleh buat. Tapi kalau kita macam acuh tak acuh, kita santai-santai, memang payahlah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan buat sekali, ya. Buat 2 surah. Malam besok buat, malam lusa. Ya, tuan-tuan buat secara konsisten, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Dia akan jadi part of kita punya life, tuan-tuan. Percayalah, tuan-tuan. Ya, dia jadi amalan. Pasal apa dia tak jadi amalan? Pasal sekali-sekali buat, sekali-sekali tinggal tu tak jadi, tuan-tuan. Betul tak, tuan-tuan? Kalau kita amal, jadi. Ya, kita akan rasa macam tak komplit tau. Ya. Tapi kalau kita jarang buat, memang macam tu lah. Ya. Okey, tuan-tuan, ada apa? Silakan. Di hujung perbincangan kita, kalau ada, ya. Syirin yang tadi munajat muka surat 89 ni daripada mana ni? Al-Askar ke? Kalau dalam Azkar dia ada dalam buku surat berapa tadi? Yang ni dalam buku hijau yang Abdullah Yasin tu. Oh, dalam Abdullah Azkar Yasin pun ada juga. Dalam Azkar pun ada juga.
Dalam nanti boleh. muka surat 630 pada yang 630, kakak-kakak yang belajar ni lah, belajar kelas askar. Ya. Apa tu Ustaz, saya nak tanya yang tadi Ustaz cakap pasal doa tadi kan, kalau boleh ikut Rasulullah selalu macam ringkas-ringkas, tapi dia punya maksud dia tu besar, luas. Tapi saya selalu minta spesifik, saya selalu macam, kalau saya seorang-seorang lah, saya selalu macam cakap tu detail sebab ada juga yang saya tak ingat lah Ustaz, hadis yang kata apa tu, minta lah mengadu lah walaupun nak bagi tahu sandal yang putus kan. So saya gunakan tu untuk saya cakap lah, especially kalau saya doa untuk anak saya tu, saya spesifik lah sikit macam ni. Tak salah, boleh. Boleh juga kan Ustaz kan, kalau kita sebut lah satu-satu macam tu. Tak adalah macam ringkas sangat, tak lah. Boleh kan Ustaz yang tu? Boleh. Ya, sebab kadang-kadang memang ada benda khusus kita nak minta kan. Walaupun Allah Maha tahu ya, tapi kita boleh khusus sebab Allah nak dengar kita cakap. Tapi kebanyakan doa Nabi itu kebanyakannya umum. Tapi ada tak pernah Nabi doa yang khusus ada? Ya, contoh macam kita kata ketika para pendakwah Nabi kena bunuh kan. Ya, kan orang Badui panggil pendakwah. Bila pendakwah datang tengah-tengah jalan mereka kena bunuh. Nabi pun kunut nazilah, dalam kunut nazilah Nabi sebut, ya Allah musnahkan, turunkan bala dan laknat kepada kabilah sekian-sekian. Nabi sebut detail. Ya, kabilah, nama kabilah Nabi sebut. Maknanya ada juga doa Nabi yang detail. Ya, cuma kebiasaan doa umum. Jadi kalau kita nak detail boleh tak boleh? Ya, kita nak khusus, ya Allah anak aku ni begini. Ya, beza dengan anak nombor 1, beza dengan anak nombor 3. Jadi kalau boleh, ya Allah aku minta, boleh tak kita mengadu? Of course. Tak ada hal tuan-tuan, boleh. Ya, cuma kalau kita tengok doa Quran dan doa hadis, kebanyakannya tu simple dan short and sharp tuan-tuan. Ya, apa Puan Sri? Lagi-lagi kalau kita pergi umrah Ustaz, pergi Mekah, mesti kita nak macam-macam doa kan, detail-detail lah. Ambil lah peluang tu kan. Betul. Ya, tapi doa-doa umum tadi jangan lupalah. Sebab doa-doa umum tu doa Quran. Ya, dah tentu ranking tinggi doa Quran lah. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah kan, tu doa Quran. Ya, tu memang doa Quran. Rabbana zalamna, Rabbana atina, Rabbana macam-macam. Ya, doa-doa yang tu memang kena baca. Di samping doa-doa khusus yang kita nak minta lah, of course. Sebab kadang-kadang orang dia minta khusus doa-doa yang macam tu, tapi dia lupa ibu doa. Ibu doa tu Rabbana atina, tu semua ibu doa tu. Ya, doa yang merangkum keseluruhan dia. Ya, macam doa, macam tadi zikir tadi kan. Zikir tu dah merangkumi dah. Ya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, itu dah merangkumi dah. Kemudian doa minta selamat tadi kan, Allahumma aslih li. Ya Allah elokkanlah ya agamaku, elokkanlah duniaku, elokkanlah akhiratku. Jadikanlah kehidupanku tambahan amal baik. Jadikanlah matiku rehat daripada segala kejahatan. Ya, maknanya doa-doa yang kita kata ibu doa. Ya, yang itu jangan ditinggalkan. Di samping doa-doa khusus yang kita nak minta. Itulah tuan-tuan. Okey, ada apa last? Kalau ada silakan sebelum kita tamat. Tuan-tuan, ada apa? Ustaz. Ya. Ustaz tadi yang kita tahulah yang bacaan sajadah dan al-mulk kita baca setiap malam, betul. Tapi apa yang dimaksud Dr. Osman tadi, pada hari Jumaat kalau kita jadi imam, adakah kita kena ada sunat baca, maksud dia begitu tadi, saya rasa baca sajadah, surah sajadah jadi imam pada waktu subuh. Kalau macam tu yang dimaksudkan, sebab Dato' Osman pun dia tak ada komen kan. Ini assumption daripada Haji Fuad ni, ya. Saya rasa lah. Tapi boleh faham lah. Tapi dia nanti malam baca sajadah lah. Sunat, memang sunat baca sajadah. Dia tak wajib, tapi dia sunnah muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Ya, kerana Nabi lebih selalu membaca sajadah daripada meninggalkannya. Jadi kaedah dalam usul fiqh, kalau Nabi lebih banyak buat daripada tinggal, maka dia jadi sunnah muakkadah yang dituntut. Itu je lah. Tapi kalau tak baca boleh. Ya, tak ada masalah. Tapi kalau baca, ya, kerap baca tu lagi bagus. Tuan-tuan, ya. Ada lain silakan. Sebelum tamat. Ada apa? Ada, tak ada? Tak. Ya. Tak, tadi yang kakak tu, saya tak ingatlah kakak tu cakap yang pasal lafaz raditu billah tu kan. Lepas azan tu,
Betul, ada Ustaz, tapi tadi saya nak cakap saya tak berani sebab tak ada buku kitab kat Tak ada sumber. Ada Ustaz dalam azkar, dia bawa tajuk doa orang yang mendengar azan bagi yang bermukim. Memang ada, lepas azan dia termasuk raditubillah tu. Cuba tengok dia punya riwayat siapa. Kalau ada kat situ, cuba tengok riwayat siapa. Ada? Kalau jumpalah. Ada, tapi kitab azkar ni muka surat 110. Yalah, sebab takut kitab yang Shirin pakai tu yang berbeza dengan yang Ustaz pakai tu. Ya ke? Cuba tengok dia riwayat siapa je bagi tahu. Ya, dia tak sebut riwayat siapa kat sini, tapi dia bab 27 lah. Tak apa, nanti kita tengok balik. Dia ada lafaz dia, akhir tu dia ada sebut lah. Ada sebab dalam just nak beritahu, kitab Al-Azkar ni dia bukan semuanya, kebanyakannya tu sahih dan hasan. Ya, kebanyakan tu sahih dan hasan, tetapi ada juga yang dhaif. Ya, contoh dalam Al-Azkar doa makan lah. Ya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Allahumma barik lana, alhamdulillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kan doa tu popular tetapi dhaif, ya. Doa tu dhaif. Ada doa lain yang menggantikan, tapi tak sempat Ustaz nak sebut semualah, ya, sebab Ustaz tak mengajar Al-Azkar untuk tuan-tuan. Ya, kalau Ustaz ada kesempatan mengajar, sebab Ustaz mengajar Al-Azkar tempat lain, ya. Kalau Ustaz ada peluang mengajar Al-Azkar dengan tuan-tuan, kita akan detailkan sebab ada banyak hadis-hadis yang perlu dilihat semula, ya. Macam Imam An-Nawawi, ya, dia letak semua dalam tu. Dia dah pilih, ya, tetapi sebahagian tu dia pilih kerana popular, bukan sangat kerana dianya sahih. Ada perbincangan panjang Ustaz nak kena jelaskan, bukan malam ni lah. Ya, ada peluang nanti kita cerita balik. Okey tuan-tuan, terima kasih Shirin, ya, terima kasih kepada semua tuan-tuan Haji Ahmad Nazri, ya, dan tuan-tuan dan perempuan yang menyumbang idea ataupun bagi soalan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Kita jumpa minggu depan insya-Allah, ya. Selamat meneruskan ibadah 10 Zulhijjah. Jangan lupa, ya, boleh puasa sunat, boleh belanja kawan, ya, boleh amal semua zikir-zikir, ya, kemudian baca Quran banyak, tengok makna, ya, datang majlis ilmu, dan jangan lupa, ya, puasa pada hari Tarwiyah, hari Jumaat, dan puasa pada hari Sabtu kemuncak hari Arafah. Memang hari Arafah kita berbeza dengan Mekah, tak ada masalah. Kerana penentuan hari Arafah itu ikut negeri masing-masing, bukan ikut Mekah. Tuan-tuan jangan salah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih semua yang dah bayar yuran kita. Terima kasih banyak. Cik Nazri, please check yuran saya. Dia tak respon lah. Okey. Ada banyak. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Datuk Osman masuk awal atau hari ni? Yes, tolong cek saya punya yuran juga anak insun, ya. Saya ingat baru ni saya bayar 2 bulan, bulan apa saya tak tahu. Okey. Terima kasih. Haji Nazri. Tak cukup, tak balik, tak bayar lagi, belum termasuk bulan Julai ke bulan Jun, bagi tahu saya nah. WhatsApp saya please. Saya kena insya-Allah. Anak saya terus bayarkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Good night. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada, Adin.